Isnin hingga Jumaat. Saksikan Hawa Eksklusif hanya di Suka TV. Suka Sangat. Hari Rabu memetik kelapa, airnya segar, hilang dahaga. Hormati ibu dan bapa supaya dapat masuk syurga. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menonton Hawa, tak kira masih muda ataupun yang dah berusia. Dan hari Rabu ini hari telah tiba tanpa kita sedar pun kita dah di pertengahan minggu, Talisha. Setuju sangat. Dan kita nak pun masuk dalam fasa apa orang cakap bulan baru, itu bulan September dah, dan nak habis dah Ogos. Dah nak habis Ogos, dah masuk bulan 9, dah nak hujung tahun dah. Dah nak hujung tahun dah, Masya Allah. Sekejap je rasa kan? Betul. Dan seperti biasa, anda menonton kami di Hawa daripada jam 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 MyTV. Dan juga anda boleh tonton kami di YouTube live stream, hanya search Suka TV, dan anda akan dapat tonton kami di mobile gadget anda seperti telefon ataupun iPad atau di mana-mana yang anda boleh tonton daripada YouTube. Dan juga anda boleh layari website kami di www.sukatv.com, dan juga jangan lupa membeli belah bersama kami di www.sukashop.com. Dan seperti biasa, Eliza, pada hari Rabu kita sentiasa menjemput kita punya dua wanita hebat, iaitu panel kita yang akan berkongsi tentang orang kata berhadapan dengan mental dan juga orang kata akta-akta tentang hak wanita. Betul tak? Betul. So topik pertama kita yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah penjagaan kesihatan mental di fasa endemik. Betul. Dan yang kedua, tuntutan ganti rugi putus tunang. Sebab kita tahu dua topik ni sangat menarik, sebab yelah fasa endemik ni kita baru je masuk, baru je lepas fasa pandemik, baru start fasa endemik, dan sebenarnya banyak lagi efek-efek ataupun apa orang cakap lepas efek selepas post pandemik tu terjadi. Betul tak? Dengan kita dah nak masuk akhir tahun, dan ni Talisha masih banyak lagi sebenarnya masalah-masalah yang kita nak rungkaikan. Dan isu putus tunang ni agak apa orang cakap memang berkait rapat, sebab sekarang ni banyak benda-benda yang terjadi, kes saman menyamai, kes memalukan lagi semua. Jadi kita nak terangkan dengan lebih lanjut di Hawa. Kita akan kupaskan dua topik ini pada hari Rabu. Dan hari ini seperti biasa kita bersama Puan Anita, iaitu Presiden Mental Illness Awareness dan Support Association. Akan membincangkan tentang penjagaan kesihatan mental di fasa endemik. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, dia pakai warna Hawa hari ni, warna pink. Dia macam kontra dengan kita, Liza. Kita biru putih, Puan Anita hitam pink. Memang smart. Combo yang bagus. Combo yang bagus. So maknanya it's a good day today. InsyaAllah. It's going to be a good day and a good discussion. Betul. Alright. So kita nak bertanya tentang orang kata post pandemic punya mental kan. So usually bila orang cakap dah endemic ni, ramai orang dah start macam mereka sendiri akan cakap, okay, you know what, we had enough of this depression, stress. Apa kata kita kickstart balik dan orang kata jaga self love balik dengan diri kita sendiri. So apakah penjagaan kesihatan mental yang baik dan untuk maintain dan juga orang kata mulalah selepas fasa pandemik? Boleh, insyaAllah. Okey, saya rasa mungkin sebelum saya terus menjawab soalan Talisha, saya bagikan sedikit huraian ya. Boleh, silakan. Sebab apabila kita bercakap tentang kesihatan mental, kita selalu fikir it's a binary state, ada penyakit mental ataupun tak ada penyakit mental contohnya. Tetapi sebenarnya kesihatan mental ni adalah satu kontinuum yang kompleks ya. Maknanya begini, kita boleh ada penyakit mental tetapi penjagaan ataupun kesihatan mental kita baik, ataupun tak ada penyakit mental tetapi kesihatan mental kita tidak baik. Jadi bila kita cakap kontinuum ni, kita ada optimal level, kesihatan mental kita optima, elok. Kemudian di hujung sebelah kanan pula di mana ia mudarat ataupun teruk dan parah. Dia sebenarnya sama macam penyakit ataupun kesihatan fizikal ya. Selalu kan bila kita dengar orang kena serangan jantung, tapi orang tu okey je, dia exercise, pemakanan okey, nampak fit, macam mana boleh kena serangan jantung contohnya. Jadi ini juga sama dengan bila kita bercakap tentang kontinuum kesihatan mental. Jadi penjagaan itu bagaimana? Okey, penjagaan kesihatan mental ini membawa maksud tidur
Saya dah ulang banyak kali ni, tidur paling penting. Okey. Tapi tidur, bila saya cakap tidur ni bukan bermaksud tidur 3 pagi ya. Okey. Tidur pukul 11 paling lambat. Kemudian kita kena bank in 6 hingga 8 jam. Jadi ini penting. Kemudian bersenam, beriadah, exercise. Exercise sebab tu bila kita tengok dalam fasa pandemik, ramai orang tak sihat sebab tak dapat keluar, tak dapat bersenam. Terutamanya mereka fresh yang air tu. fresh air itu tidak ada, udara segar kan. Terutama mereka yang mungkin duduk dalam apartment flat, tak ada balcony contohnya, tak ada garden, tak boleh nak keluar kan. Kemudian pemakanan. We are what we eat is absolutely true. Sahih ini. Betul. Sahih betul. Bersandarkan bukti, evidence, okey. Jadi kita kena makan pemakanan yang bernutrisi, tapi lagi satu dia kena tepat waktu. Jadi kita tak boleh makan pemakanan nutrisi tapi makan 3 petang baru nak lunch. Breakfast pukul 11 kan, makan malam 10 malam lepas tu tidur. Of course this is not good. Kemudian self care macam tadi Syah sebutkan tadi, ni penting. Sekarang ni kena kembali kepada self care. Banyak perkara kita boleh lakukan, hobi-hobi kita, invest in them, dan kemudian di situ kita dapat orang kata melihat keadaan kita bertambah baik dan kemudian akhirnya meluangkan masa yang berkualiti bersama ahli keluarga dan rakan-rakan, insya-Allah. Bukan saja penjagaan kesihatan mental itu menjadi baik, tetapi you lengthen your lifespan. Kita dapat hidup lebih lama sebenarnya. Kita nak manusia, kita nak cuba untuk lebih lama, untuk bersama dengan yang tersayang. Puan Anita, saya tertarik tadi Puan Anita cakap 6 jam kan? Betul. 6 jam, tapi nak tahu jugalah 6 hingga 8 jam. Tapi saya nak tahu jugalah kan, kalau contohlah kan, kita tidur contoh pukul 3 pagi, tapi kita cukupkan sampai 6 jam. Itu dikira sekali ataupun macam mana? Tak boleh sebab tak ni boleh. macam ni, pukul 11 malam our body repairs itself. Badan kita ni bila dia repair tu pukul 11, kita ada circadian rhythm kita panggil, kita punya wake sleep cycle tu. Jadi bila dah gelap, kita dah dalam situasi begitu, baru body ni boleh repair. Kalau tak macam tu mudah je, tak payahlah tidur pukul 11. Cukup 6 jam je. Dah pun nak tidur pukul 3, tidur pukul 6 pagi je. Sebab dia bukan, bila kita bangun lepas pukul 8 pagi, badan dia lain macam. Lemau. Dia rasa lemau, dia rasa nak marah je kat orang kan. Betul. Jadi itu beza dia. Jadi kita kena make sure sebab badan kita ni pun ada sistem. Dia bukan suka hati, dia tak boleh. Wow, penerangan yang baik. Sebab yelah biasa orang-orang ada di luar sana setengah macam tidur pukul 3 pagi, tapi kita cukupkan 6 jam. So rasa macam eloklah tu kan. Sebab ada yang kita rasa ada macam tu. siang dan malam. Siang dan malam ni menunjukkan, membantu kita. Dia sebenarnya is a signal for our body. Bila gelap kena tidur, bila terang kena bangun. Dia begitu. Allah dah buat tu, dia dah perfect sebenarnya. Kita yang tak follow, sebab tu tak sihat. Dengar tu penonton. Tapi kalau katakan tidur ke 3 pagi, 4 pagi pun sebab ada kerja, mungkin tak apa. Orang kata besok tu qada balik. Jangan selalu qada balik. Kita buat je 6 jam, tidur je balik 6 jam tu untuk recover, tapi besok tu jaga balik lah. Jaga balik, kena betul. balik. Dan yalah, masa macam fasa pandemik, mungkin ramai juga orang tak jaga tidur. Betul. Sebab diorang dah dekat rumah tu 24 jam. So diorang rasa nak tidur pukul 6 pagi boleh sebab tak ada kerja, tak ada tanggungjawab. So bila after endemic tu, diorang nak, orang pakai kata nak recap balik, macam mana? Nak revise balik apa benda, nak ikut time balik tu agak susah kan. Betul. Ambil masa. Dan macam mana untuk mereka yang mengambil masa agak lama, even sampai sekarang. Betul. Sebab sekarang kita dah hujung tahun ni. Mungkin ada orang baru masih cakap, dah bulan 9 kenapa aku masih lagi slow ataupun tak beranjak kerja. Kalau macam tu macam mana? Okey, jadi ini yang penting. Saya sendiri sebenarnya belajar disebabkan oleh pandemik. Rutin, schedule. This is very important. Ini penting sangat dan mempunyai, kita panggil healthy boundary. Boundary ini penting tau, sebab macam Talisha sebutkan tadi, betul. Kita bila berada di rumah, waktu pandemik, especially lockdown kan, there is no boundary, clear boundary. Entah bila kerja, entah bila tidur, entah bila makan. Ibu bapa bekerja, ibu bapa nak jaga anak-anak online learning. Jadi banyak tanggungjawab yang perlu digalas tanpa ada boundary yang sihat, tanpa mempunyai rutin ataupun schedule yang baik. Jadi pertama sekali kita adakan rutin tersebut. Jadi we schedule it supaya kita dapat organize kita punya thoughts, kita tahu yang apa yang perlu kita lakukan hari ini, apa yang kita boleh buat besok. Tapi yang penting dalam rutin ataupun plan ataupun schedule kita tu, we put in component self-care, put in component exercise, makan. Jadi kita bukan follow orang kata secara rigid, tetapi at least kita ada dan kita tahu apa yang kita perlu laksanakan. Sebab kita manusia. Macam tadi Syah katakan tadi, kenapa sampai sekarang aku masih tak dapat rutin aku yang lama. Jadi kalau kita dah tahu, kita disiplinkan balik diri,
ada jadual yang lebih teratur. Jadi ini membantu. Dan saya rasa Puan Anita pernah share kan hari tu untuk orang kata grow your lifestyle tu ambil masa dalam masa 40 hari. Betul, habit. Betul. To 40 instill hari. habit is 40 days. Jadi jangan ingat 2 minggu, masih belum 3 minggu. 2 minggu, 3 hari minggu sebenarnya. Dia minggu yang ketiga tu dah lemah tu. Betul. Itulah ujian sebenarnya. Itu willpower sebenarnya dengan endurance. It's a test of endurance. Dia ujian dalam kesabaran, ujian dalam orang kata nak membentuk daya tahan diri. Tapi insya-Allah bila 40 hari tu smooth and easy, smooth sailing kita panggil. So kita nak tanya Puan Anita tentang managing the lifestyle, healthy lifestyle. Tapi sometimes some people try to manage that kind of lifestyle tapi diorang stress kat situ. Tapi kita akan berehat sebentar. Anda jangan ke mana-mana dalam program Bual Bicara Hawa, Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Hai adik-adik, nak mengenali haiwan dengan lebih dekat? Mari belajar mengenali haiwan-haiwan yang comel, unik dan pelbagai lagi haiwan yang menarik untuk diterokai. Umur yang kita pegang ni, yang saya pegang ni, umur dia baru dalam setahun ke 2 tahun. Dengan telatar pengacara yang mencuit hati dan berinformasi. Poni pun ada banyak kategori grade dia. Saksikan Tome-Tome setiap Sabtu 11.30 pagi di Suka TV, Suka Sangat. Hoki negara Zimbabwe hilang kayu hoki. Lagi kami dalam berita lata. Yang kurang pastinya dari kami di Suka TV. Suka sangat. To my humble home. Apa pun tepi laut ni. Ya betul, nampak tak? Kenapa you rasa berat cinta ke treadmill ni? 2 kampit beras. Oi, mana ada? Bagus you beringat punch ni tapi in a very easy. Wow. Berbicara. Let the fashion do the talking. Wow. Memang asli, memang garanti sedap lah. Suka TV kini boleh ditonton di My Freeview saluran 116 dan juga secara online di sukatv.com. Kini anda boleh menonton kami di kaca TV, telefon pintar, tablet dan juga komputer riba. Setiap masa, di mana saja anda berada. Saksikan juga pelbagai rancangan menarik di Suka TV. Jadi jom tonton Suka TV dan membeli belah di Suka Shop. Semuanya di Suka TV, Suka Sangat. Okey, masih bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Ini. Wanita luar biasa. Dan kita masih lagi dengan tetamu istimewa kita yang akan membincangkan topik tentang penjagaan kesihatan mental di fasa endemik bersama Puan Anita. Okey, baiklah, tadi sebelum masa break tadi kita ada bersembang sikit dengan Puan Anita pasal adjustment. Sebenarnya itu sebenarnya yang kalau kita dengan adjustment pun ia penyesuaian diri. Dan kita tahu masa pandemik dulu memang semua duduk rumah, budak-budak duduk rumah, mak bapak pun duduk rumah. Tapi bila buka endemik, fasa industri kerja dah buka. Jadi mereka tak biasa, betul tak? Jadi adalah terjadinya tak pergi sekolah, betul tak? Tak nak bekerja, nak start bisnes sendiri. Jadi mungkin pun boleh rungkaikan sedikit tentang adjustment ni. Macam mana sebenarnya kita nak handle? Betul. Jadi sebenarnya kita kita dah berlaku banyak fasa ya. Terutamanya fasa lockdown. Lockdown tu berbeza dia sebab 3 bulan duduk di rumah tak boleh keluar langsung, tak boleh jumpa orang langsung. Itu berbeza. Kemudian apa yang berlaku dah boleh keluar sikit-sikit dan sebagainya. Tetapi anak-anak ataupun students, pelajar-pelajar, apa yang berlaku, pembelajaran di atas talian diteruskan. Jadi ini membawa maksud mereka dah biasa duduk di rumah. Dia dah biasa dengan tak ada, orang kata law and order tu dah kurang sebenarnya. Sebab mereka dah tak berdisiplin daripada segi tak ada schedule nak pergi sekolah, dah tak ada homework yang begitu banyak. Sebab kita ingat pada waktu itu tak banyak lagi sekolah yang boleh membuat pembelajaran secara virtual, secara atas talian. Jadi mungkin nak bagi kerja rumah menjadi agak sukar, nak membuat pembelajaran seperti biasa agak sukar. Jadi ada terutamanya sekolah kebangsaan yang hours dia lebih pendek. Jadi anak-anak di rumah nak buat apa? Ibu bapa bekerja. Ibu bapa pula nak menjaga anak-anak menjadi susah kerana memberi tumpuan kepada pekerjaan tersebut. Jadi ini yang berlaku. Jadi nak menyesuaikan kembali. Sekarang ni traffic jam. Seolah-olah masa pandemik banyak orang beli kereta kan? Nampak begitu? Okey, jadi
kita sebelum ni anak nak pergi sekolah mungkin ada mungkin yang tak mandi terus masuk kelas ke, mungkin ibu bapa ada yang tak mandi juga. Dan terus pergi, mungkin atas pakai jaket, bawah mungkin seluar tidur, betul. Contohnya. Jadi bayangkan sekarang nak kembali kepada jadual tersebut, nak melalui sesak, nak lalu trafik kan, nak ada schedule jadual yang padat, nak mengatur makan, minum, kemas rumah, semuanya. Tapi kita kena bergerak. Jadi kita manusia ini memerlukan orang kata mental preparation, dan juga kita perlu ada that routine dan schedule dan seperti saya katakan tadi, barulah kita boleh nak push ourselves. It requires a lot of endurance tau sekarang ni. It's a lot of push. Kita rasa penat. Masih dalam cabaran pandemik, walaupun berada dalam endemik, jadi dia double. Ini yang mungkin banyak orang yang tak perasan. Kemudian kita masih lagi tahu dalam cabaran pandemik sebab COVID-19 masih ada. Kita hidup dan berjuang dengan COVID masih. Mereka yang ada penyakit fizikal yang kronik masih lagi takut. Mereka yang mungkin immunocompromised masih lagi takut. Jadi banyak perkara yang kita perlu lakukan sekarang ini, dan bagi saya a big lesson is jaga kesihatan fizikal kita. Ini penting sebenarnya. Bukan saja penjagaan mental ni, kesihatan mental, tapi fizikal. Sebab banyak orang yang ada NCD, apa-apa saja penyakit kronik, sekarang ini kita kena cuba orang kata penjagaan kesihatan fizikal itu supaya kalaulah berlakunya orang kata COVID, sekarang ni banyak kan influenza dan sebagainya, kita tidak teruk apabila berlaku ataupun dijangkiti. Jadi ini penting. Jadi banyak a lot of lessons. Jadi it's not just kesihatan fizikal tetapi kesihatan mental, tapi kesihatan fizikal juga dua. It's two things now. Dan macam tadi soalan yang saya bagikan contohnya macam mana nak stick to the routine of the lifestyle untuk tidak rasa stres. Sebab orang yang depressed, you usik sikit pun dah stres, betul tak? Tapi bila you let them change their lifestyle, untuk bagi diorang change lifestyle, macam mana untuk diorang tidak rasa buat rutin tu adalah stres, healthy routine tu. Betul. Jadi sebab tu penting untuk self exploration tau. Banyak orang tanya saya, Puanita, tapi saya ni tak tahu sangatlah hobi saya apa. This is the time for you to explore. Sebab mungkin sebelum ni kita ni kelang kabut kan, setiap hari banyak perkara yang perlu dilaksanakan, tetapi kita perlu invest sebab kita dah tahu kita perlukan hobi ni supaya kita dapat menjaga kesihatan mental dan fizikal dengan lebih baik, supaya kita macam Talisha kata tadi, kita tak stres. Macam mana Puan Anita? Invest in that self care, invest in your hobbies. Ada orang yang sampai hari ni tak tahu hobi apa. Kawan saya mancing, saya ikut. Kawan saya suka keluar, saya ikut. Tapi sebenarnya what about you? Because this is about you, you know. Bila kita cakap penjagaan ni, kita perlu lakukan sesuatu yang kita sukai, yang menggembirakan kita, tetapi menyihatkan juga, tapi yang paling penting mengurangkan stres tersebut. Ini penting. Jadi bukan hanya happy, but it has to be something that helps that stress. Ini penting. Belajar to console time apa semua. Contohnya sangat menarik. You have to invest tau guys. Ni bukan sesuatu yang ada 20 minit buat. Bukan. Apa hobi anda? Saya suka dua benda, Puan Anita. Komponen investment tu penting sebenarnya. Take time. Lepas kerja, buat. Ataupun Sabtu. Betul. Sabtu Ahad, cuba. So daripada situ kita dapat develop that hobbies. Kita nampak sebenarnya fasa endemik ni, ramai orang berbasikal contohnya. So people are starting to invest. So berbasikal, penjagaan fizikal, penjagaan mental, meluangkan masa, rakan-rakan, keluarga, me time, self-care. Nampak tu banyak benda mengurangkan stres. Kita tengok sebenarnya rakyat Malaysia makin aktif sebenarnya. Kalau jadi itu pengajaran dia. Hiking, berbasikal. Even orang kata rakyat Malaysia dah rajin pergi breakfast pagi-pagi pukul 7 pagi pun ada. Penuh Penuh. Saya kadang-kadang terkejut. Dulu saya suka pergi breakfast pukul 7.30, 8. Dulu tak ada orang. Sekarang dahsyat. Ramai yang pukul 7, pukul 7.30 semua dah keluar pergi breakfast. I think that's how they do their self-care. Untuk macam orang dah appreciate time. Nobody is taking things for granted anymore. Kan kita lebih bersyukur, kan kita ada time. Okay, sekarang dah boleh berjumpa dengan rakan-rakan, boleh keluar minum, boleh keluar dengan ibu bapa. Jadi pagi-pagi macam Talisha kata, okay dulu nak pergi kerja, tak payahlah jumpa family, tak payahlah ni, tapi now you are investing that time. Ada time, 8.30 masuk kerja, 7.30 keluar dengan keluarga makan dulu. Alhamdulillah. Dan satu benda lagi yang bagus kan, sebenarnya lepas pandemik, banyak kedai yang tak buka selepas 1 pagi tau. Betul. So disebabkan benda tu menjadikan orang ramai stay at home. Pukul 12 dah ramai orang kat rumah. So dari pukul 11.30 sebenarnya dah ramai juga yang dah start tidur. Pukul 11, pukul 12. Kalau dulu kita tahu pukul 2-3 pagi pun masih nak berlepak. Dekat mamak lagi dekat mamak lagi. Itu pun salah satu saya rasa benda tu yang saya belajar. Betul. Kalau saya dulu lah kan pukul 3 pagi tak balik lagi. Betul. Tapi sekarang kita dah jadi macam you know what, pukul 11 kita dah ready. Betul. Jadi sesuatu yang positif kan sebenarnya. Jadi bila kita tutup awal, sebab tu banyak negara barat sebenarnya
sebab tu mereka tutup awal. Sebab itu adalah contohnya Ahad pukul 5 dah tutup mall. Untuk kita meluangkan masa bersama dengan keluarga sebenarnya. Yes, betul lah Talisha. Saya pun dengar cerita kan macam betul lah. Sekarang ni pukul 10 je kita fikir makan mana. Betul. Pukul 11 pun macam okay kena duduk rumah sebab mamak dah tutup. Betul. It's done for today. Okay. And ada satu soalan nak tanyakan tentang orang kata mental illness untuk seseorang yang sangat particular. Contoh macam tadi pun ada juga cakap tentang orang makin berjaga-jaga tentang kesihatan. Betul. Makin berhati-hati. So selepas endemik, macam certain people dah biasa, dah immune dengan COVID. Diorang macam tak kisah nak pakai mask ke tak nak pakai mask. Tapi ada lagi yang masih keluar spray sana sini, keluar pakai ni, memang penjagaannya memang terlampau rapi. So kalau itu macam mana pula? Itu sebenarnya langkah berhati-hati, tetapi sebab mereka tahu impaknya, sebab mereka dah ada penyakit kronik, mereka mungkin dah pernah melihat rakan-rakan lain ataupun ahli keluarga yang sangat teruk pada waktu itu. Macam saya sendiri pun ada rakan saya pun intubated stage 5. Jadi kalau anda mengenali mereka, dan mungkin ramai juga dah kehilangan orang tersayang akibat COVID. Jadi daripada situ kita ambil pengajaran. Takkan kita tak belajar, Talisha, Liza, takkan kita tak ambil pengajaran dan iktibar daripada ni. Jadi bagi saya suka sebenarnya melihat orang yang masih berjaga-jaga. Kalau kita tak berjaga-jaga, itulah yang menjangkit tak habis tu. Merebak dan merebak. Sekarang ni pun bukannya COVID saja, influenza pun sekarang dah ada, dah banyak lagi wabak-wabak yang datang yang tiba-tiba macam sakit ke macam tu. Dan sebab kita hidup dalam keadaan bermasyarakat, mungkin macam Eliza dengan Talisha lain tahu, muda, sihat, kuat. Tetapi kalau kita tidak tahu orang yang kita menjangkiti itu, jadi kita hidup dalam berkomuniti tahu sekarang ni. Tapi justru jangan selfish. Jaga diri supaya kita dapat jaga orang lain. Ingat tak dulu, lindungi diri, lindungi semua. Jadi tagline tu masih kekal. Betul. Dan memang betul lah, penyakit di mana-mana. Saya minggu lepas je 2 kali saya masuk emergency. 2 kali saya hantar adik saya dekat hospital. Nurse tu dah macam, ini adik nombor berapa pula? Sebab kita macam tak tahu nak cakap kan, kadang-kadang kita dah berjaga-jaga pun, tetapi betul, of course. tetapi kadang-kadang kita pun kita juga wonder dekat mana diorang dapat ni, macam mana adik saya dapat. Sebab itu pun salah satu kenapa ibu bapa tak nak hantar anak ke sekolah juga. Betul. There is also one thing lah, sebab yalah pada awalnya hari tu kan agak macam airborne juga kan. Yes, betul. Tapi apa yang kita lihat juga, COVID sekarang ini walaupun yalah Omicron, Omicron, tapi kita tak tahu mungkin ada varian baru, itu satu. Tapi kedua ni saya juga melihat COVID sekarang ini apabila dijangkiti nampak macam milder dan mungkin dia kena betul-betul rapat baru dia kena. Mungkin airborne tu dia dah kurang sikit. Tapi again kita tidak tahu siapa yang dijangkiti. Betul. Sebab kita tak tahu badan kita ni ketahanan dia tahap mana. Macam Puan Aita saya cakap, kita muda mungkin ketahanan badan tinggi, dapat kat family kita agak merisaukan jugalah. Terutamanya mereka yang hidup dengan ibu bapa yang tua. Betul. Dan juga baby. Baby kan baru nak tu. Dan saya juga nak tanya dengan Puan Anita tentang apabila beralih daripada fasa pandemik ke fasa endemik, banyak peralihan yang terjadi dari segi kewangan, dari segi mental, dari segi hubungan keluarga, betul tak? Dan mencabar sekali hidup dalam zaman teknologi ni adalah kewangan lah. Betul. Ada orang yang hilang sumber pendapatan, ada yang kurang sumber pendapatan. Betul. Jadi macam mana sebenarnya tips untuk mencegah daripada isu-isu itu menjejaskan pesakit mental, pesakit mental sendiri ataupun penghidap apa orang cakap yang baru sedar yang dia ada sakit mental tu. Betul. Okey. Actually benda yang pertama kita adalah manusia, hidup dalam komuniti, hidup dalam institusi kekeluargaan. Benda pertama, bercerita, berkongsi, luahkan, jangan simpan sendiri. Dia bila kita simpan sendiri itulah bila kita pendam, dia makan dalam. Selalu kita dengar aja makan dalam, makan diri. Tapi sebenarnya betul, benar, sahih. Jadi pertama sekali luahkan. Tetapi bila kita nak luahkan, bila kita nak berkongsi, cari individu yang kita percayai. Cari individu yang sayang, yang sangat care kepada kita, so that they have our back. Ini penting sebenarnya. Dan apabila kita meluahkan itu, individu yang membantu kita itu ada sifat empati. Bukan untuk nak memberi penyelesaian, tetapi agar kita merasa kurang terbeban. Mungkin kita rasa lega bila dah berkongsi. Tetapi akhirnya mungkin apa yang akan terjadi, dia melihat daripada lensa yang berbeza. Sebab kita melihat permasalahan itu setiap hari. Mungkin dah tak nampak jalan keluar ni, mungkin rasa dah tak ada harapan. Tapi mungkin individu yang kita luahkan itu dapat memberi cadangan kepada kita. Puan Anita mungkin di sini, mungkin boleh buat
begini. Jadi kita nampak harapan itu ada, jalan keluar sebenarnya ada, sinar harapan. Ini penting sebenarnya sebab bila kita dalam keadaan yang hampir putus asa, kita perlukan harapan tersebut. We need something to hold us. Kalau tidak, contohnya orang yang kemurungan tadi khususnya apabila pemikiran nak mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri, dia punya thought process ni dia close tau, dia dah tak nampak dah sebenarnya. Tetapi kalau kita datang menghulurkan bantuan dengan hanya mendengar, memberikan mungkin a bit of suggestion. Kalau tak ada kerja mungkin boleh pergi ke sini, mungkin boleh dapat bantuan begini. Jadi daripada situ dia dah nampak okey, mungkin ada solusi. Besok mungkin anak-anak aku ada makan, mungkin bulan depan aku boleh bayar sewa rumah. Sebab kita kena faham ya, penyakit mental ni dia bukannya gejala-gejala tu saja yang perlu ditangani, perlu diatasi, tetapi crux of the issue, dah hilang kerja tapi tak diberikan pekerjaan, tak ada sumber pendapatan, macam mana dia nak baik? Macam mana dia nak sembuh? Dia tak boleh. It's not just about the symptoms, guys. Okay, jadi diberikan pekerjaan, insya-Allah pergi terapi, makan ubat, ada sokongan, jaga diri, baru kita nampak proses penyembuhan itu efektif. Banyak orang selalu datang kemiasan, berkata, Puan Anita, saya dah 15 tahun ada penyakit mental tak baik-baik. Anak saya dah 10 tahun dah masih murung, Puan Anita. Apa punca kemurungan tu kenapa? Punca mendapat penyakit mental tu, kenapa? Dekat sekolah selalu dibuli. Nampak tak? Jadi selesaikan. Tak ada penyelesaian. Kembali kepada situasi, kembali kepada environment yang sama, masih dibuli, trauma, takut. Macam mana dia nak sembuh? Puan Anita, suami saya tak ada kerja, kami tak ada sumber pendapatan, kais pagi, makan pagi. Jadi apa solusinya? Jadi solusi itu tidak diberikan. Jadi ini penting untuk kita fahami. Sebab tu tak boleh nak baik, sebab tu proses penyembuhan tu lambat. Macam Puan Anita kata, cari solution. Betul. Bagaimana untuk mereka yang ada masalah, contohnya kehilangan orang yang tersayang. Sebab saya ada kenalan yang ada adik kehilangan orang tersayang zaman masa pandemik. Betul. Dan dia punya kemurungan tak nak bercakap dengan orang. Betul. Okey. Jadi ini kompleks ya sebenarnya. Grief tak ada orang kata penghujung, maksudnya there is no set time. Mungkin untuk Talisha kalau kehilangan orang yang tersayang mungkin 5 tahun. Kemudian a bit better. Mungkin kalau Eliza lebih sensitif mungkin 10 tahun. Mungkin ada orang sepanjang hayat. Jadi this is not something yang kita boleh benchmark tau guys. Tetapi apa yang boleh membantu untuk mengurangkan. Jadi ini tadi support system, build it. Buat perkara-perkara yang kita sukai, buat perkara-perkara benda baru, tambahkan makna dalam kehidupan. Mungkin spirituality, pergi ke kelas-kelas ataupun majlis ilmu. Duduk dalam keadaan berjemaah, ini penting. Jangan bersendirian, jangan sorang-sorang. Ini memburukkan keadaan, kita akan rasa kita nak tidur, kita nak nangis. Saya juga saya pernah satu tragedi berlaku, saya masih ingat kawan baik saya memberitahu saya, Nita, rest tapi you need to get up. Jadi ini penting. Kita kena ada rakan-rakan yang jujur tau, ahli keluarga yang jujur, yang boleh bagi tahu Talisha, okay, this is not the way to go. Okay, you need to get up, you need to move, okay. Saya bantu Talisha, jom. Ini penting. Jadi tangan yang memberi, sambut. Tepat sekali. Itu dia kata-kata daripada Puan Anita yang kongsi macam mana. Yang penting support system, build new, orang kata new system, apa orang kata hobi, apa semua tu kena cari. Dan yang penting jangan duduk seorang diri. Kita kena hidup masyarakat dan berjemaah. Kena cari kawan untuk support sebenarnya. Alright, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Puan Anita atas perkongsian yang sangat-sangat mendalam dan sangat memberi ilmu kepada kita dan juga kepada penonton di rumah. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Dan kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Hai adik-adik, nak mengenali haiwan dengan lebih dekat? Mari belajar mengenali haiwan-haiwan yang comel, unik dan pelbagai lagi haiwan yang menarik untuk diterokai. Umur yang kita pegang ni, yang saya pegang ni, umur dia baru dalam setahun ke 2 tahun. Dengan telatar pengacara yang mencuit hati dan berinformasi. Poni Pak ada banyak kategori grade dia. Saksikan Tome-Tome setiap Sabtu 11.30 pagi di Suka TV, Suka Sangat. Hello. Mau curi? Kau mau curi kereta? Lu sama awak apa? Saya Uncle Tony. Saya Sally.
Saya baru panjat pokok tadi. Ambil pisang dekat pantai ni. Okey lagi. Nak kita boleh dia buat. Shoot. Apa ni? Siapa coach? Gina alkaline water. Rupanya. Nak bagi ni dekat girlfriend. Memang sayang saya. Nombor office tu nombor awak? Nombor office. Nombor saya. Kena tenangkan. Aku lagi gigi datang macam lepas. Sekejap aku dah AC nanti. Kualiti dan kesan jangka masa panjang terhadap suatu produk yang baru hendak diperkenalkan dalam pasaran. Ini sebenarnya adalah resipi ibu saya sendiri. Produk yang Emalin bawa ni safe lah for everyone. Iya, safe for everyone. Suka tengok dia punya packaging dia yang cantik ni. Suka shop ni katanya dah pack ni. Talian dah pack ni. Ya. Alright, kembali lagi bersama kami dan program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Untuk topik kedua kita akan bincangkan topik yang sangat hangat sebenarnya, sebab kita tengok artikel-artikel tu pun banyak tuntutan-tuntutan, apa orang cakap, saman and everything. Dan tajuk kita yang kedua adalah tuntutan putus tunang bersama panel kita iaitu Cik Syahira Shaharuddin. Dan kita akan bincangkan banyak lagi tentang putus tunang. Betul tak Isha? Sebab kita tahu tunang ni adalah satu perikatan yang dijalinkan sebelum kita menjalinkan perkahwinan. Dan Rasulullah SAW pun bertunang dengan Sayyidatina Aisyah dan juga Sayyidatina Hafisah sebagai apa orang cakap langkah pertama memasuki awal perkahwinan. Tapi kita nak tahu sebenarnya apa yang membolehkan seseorang itu membuat tuntutan tunang. Sebab kadang-kadang tunang ni orang cakap kan, itulah ujian sebelum perkahwinan. Betul tak Cik Syahira? Betul. Ya, pertunangan ni satu fasa sebelum perkahwinan. So, alright. Berat saya tengok artikel tadi. Betul. Kenapa orang tu sampai 1 juta tu? Mungkin kalau kita tengok dalam berdasarkan artikel tadi tu, mungkin sebab dia dah spend banyak duit untuk contohlah majlis tunang ataupun dia contohlah renovate rumah ke. Buruk siku lah kalau macam tu kan. Dia ada thin line lah in between barang ataupun benda yang you boleh tuntut dengan benda yang you tak boleh tuntut lah. Macam saya cakap tadi, kalau coklat tak boleh lah nak tuntut, dah makan dah pun. Sebab saya kalau coklat saya boleh bagi balik. Bagi balik je lah, bagi beberapa kotak. Nak bagi apa coklat yang itu tu. Alright, kita nak minta Cik Syahira terangkan lagi mendalam tentang tuntutan pertunangan. Apakah tuntutan pertunangan sebenarnya? Baiklah, terlebih dahulu kita kena faham konsep pertunangan tu terlebih dahululah. Pertunangan ni adalah satu ikatan yang you buat sebelum you masuk ke fasa perkahwinan. Tapi kalau dari segi undang-undang, kita tak ada akta yang khusus yang kata orang tu govern isu pertunangan. Maknanya pertunangan ni bukan satu legal binding. Dia bukan satu legal contract yang dalam undang-undang Malaysia cover benda tu. Dia tak macam akad nikah ataupun perkahwinan lah. Itu memang legal contract. Cuma pertunangan ni adalah satu intention you untuk ke arah perkahwinan. Sebab tu ada benda yang you boleh tuntut, ada benda yang you tak boleh tuntut lah. Sebab pertunangan ni kalau ikutkan lebih kepada adat. Yes. Betul. Adat. Cuma amount ataupun value yang you spend ke arah perkahwinan tu, itu mungkin boleh diambil kira. So contoh maknanya amount macam tadi Cik Syahira cakap, beza dia adalah mungkin barang personal dan juga barang untuk persiapan perkahwinan, is it? Macam tu. Contohnya kalau katakan lelaki dah bayar baju deposit kahwin, benda tu boleh diminta balik ke macam Boleh diminta balik. Okey, kalau kita tengok apa benda yang boleh diminta, okey, saya sentuh sikitlah daripada pandangan-pandangan empat mazhab berbeza ni. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali,
pasangan yang dah bagi barang tu, kita boleh return balik sekiranya pertunangan tu tak jadi, perkahwinan tu tak jadi ataupun batal. Maknanya apa benda yang you bagi, you boleh minta balik lah. Tapi kalau kita tengok pandangan Ibnu Abbas, dia seolah-olah macam Eliza cakap lah, beruk siku lah. Maksudnya you dah bagi, you minta balik. Tapi kalau kita tengok mazhab Maliki, lelaki yang kalau dah bagi, dia tak boleh minta balik. Kalau lelaki tu default party. Tapi kalau perempuan default party, sungguh pun dia bagi, dia boleh minta balik. Itu kita ada pandangan yang berbeza-beza. Itu pun kena ingat juga janganlah lelaki dah buat salah lepas tu dia minta balik. Aduh. Tapi kalau dari segi undang-undang di Malaysia, dia memang tak legally binding. Cuma ada certain thing you boleh minta berdasarkan kontrak, dan itu pun ada requirement dia. Mungkin you kena buat kontrak bertulis. Contoh you dah spend duit tu. Maknanya you spend duit, you nak beli rumah. Katakanlah lepas kahwin you nak pindah rumah lah, you dah deposit. So you dah ada that terms and condition. Bila tak jadi kahwin, you boleh tuntut that part lah. Maknanya duit yang you dah spend untuk benda-benda yang besar. Belanja perkahwinan, macam Eliza cakap tadi, beli baju, you dah spend tiket penerbangan untuk honeymoon ke, benda-benda tu you boleh minta lah. Cuma itu adalah tuntutan dari segi monetary lah, duit. You tak boleh nak saman malu ke apa ke, itu adalah dua perkara yang berbeza. Itu untuk orang yang dah bertunang. Apa kata kalau orang tu dia belum bertunang, masih dalam perancangan dan mungkin lelaki tu dah beli cincin kononnya kan, tiba-tiba tak jadi nak bertunang pun, tapi baju semua dah beli, itu macam mana? Okey, secara undang-undangnya tak ada pun akta yang govern benda ni. Dia atas macam boleh bicara lah sama ada you nak pulangkan ataupun tidak. Tapi kalau ikut, dia mostly ikut adat lah. Kalau you tak jadi, kalau default party tu perempuan, dia tak adalah nak kena, dia kena pulangkan lah pada lelaki. Tapi kalau default party tu sendiri lelaki, dia tak boleh ambil lah. Maknanya you yang membatalkan pertunangan tu kan. Tapi kalau isunya sampai nak bawa ke mahkamah ke apa, tidak ada kata orang tu legal binding ke atas sebuah pertunangan. Okey, itulah sebab kita dah cakap soal bertunang ni, saya masa kita dah tanya apa yang boleh dituntut, macam kita punya kos dah keluar untuk ke arah keperkahwinan. Tapi saya nak tanya juga, apakah senario yang membolehkan seseorang itu menuntut hak putus tunang dia? Okey, kita kena tengok reason. Syarat-syarat untuk you tuntut atau batalkan pertunangan ni adalah reason kenapa you membatalkan pertunangan. Contohnya mungkin perempuan tu tak fit untuk berkahwin, ataupun setelah you tahu ada satu benda yang menyebabkan pertunangan tu memang kena batal. Contoh perempuan tu contohlah dia menghidapi HIV. Jadi kita dah tahu dia ada sakit dan lelaki tu memilih untuk membatalkan pertunangan. Jadi itu salah satu alasan yang kuat kenapa dia nak kena teruskan perkahwinan kalau dia tahu pasangan dia ada HIV. Jadi itu alasan yang kukuh, jadi dia boleh batalkan pertunangan. Dan dia boleh membuat tuntutan lah selepas itu. Tapi kalau dia suka-suka dah letak komitmen, tiba-tiba you batalkan tanpa alasan yang kukuh, maka wajarlah untuk pihak yang lagi satu membuat tuntutan ke atas pembatalan tersebut. Macam mana pula kalau kes-kes yang dekat luar sana ni, biasa kita tengok biasa orang cakap saman malu kan, tapi macam Cik Syira saya kata kurang valid lah untuk saman malu ni. Jadi macam mana pula sebenarnya, sebab kita tahu dekat luar sana kat luar sana masyarakat yang membuka aib. Sebagai contoh putus tunang, lepas tu ada orang lain mungkin, lepas tu bila default party dibuka aibnya, jadi dia nak saman pula. Mungkin macam mana pula dengan situasi yang macam tu? Saman malu ni kita kena tengoklah saman malu apa, atas sebab dia tak jadi berkahwin ke ataupun sebab orang tu mengaibkan dia. Dia macam ada dua. Kalau defamation ni dia lebih kepada kalau dia nak saman malu sebab pertunangan dia tu batal, dia tak boleh nak proceed ke arah itu. Tapi kalau dia dah batalkan pertunangan, lepas tu pihak ketiga pula macam buat cerita ke apa ke, dia boleh saman orang-orang yang buat cerita tu, yang masuk campur. Tapi kalau secara antara pasangan tu, sebabkan kita tak jadi bertunang, kita nak pasangan ni nak saman malu dia punya bekas tunang. Jadi benda tu tak boleh diteruskan lah. Maknanya hanya saman dari segi jumlah tuntutan ganti rugi. Kita panggil tuntutan ganti rugi pertunangan sahaja. Kita tak boleh nak buat saman malu disebabkan pertunangan tu batal. Melainkan macam ada unsur-unsur daripada luar lah menyebabkan maruah keluarga ataupun reputasi sebuah keluarga tu tercemar. Dan kita kena tengok juga kedudukan dia dalam sosial. Kalau dia contoh seorang menteri ataupun seorang
orang yang terkenal, yang dia public figure, mungkin benda tu akan efek kerja dia. Jadi kita kena tengok sejauh mana, to what extent pembatalan pertunangan tu affect career dia. Wow. Alright. So, macam mana pula kalau bila mereka bertunang dan keluarga tu contohnya, okey saya sebab awak nak kahwin dengan anak saya bagi awak ni share syarikat, katakan bekerja sama dan ada bisnes bersama. Tiba-tiba putus tunang. So macam mana pula tu? Mungkin mereka dah buat prosedur, ada nama semua dah siap. Ada tin line mungkin yang boleh membantu. Okey, bila bercerita pasal share syarikat tu dia lebih kepada perniagaan. Jadi kalau dia buat atas dasar perniagaan, maknanya okey, bila you berkahwin dengan anak you take over company, benda macam tu. Tapi selagi mana perkahwinan tu tidak wujud, perkahwinan tidak wujud, jadi benda tu pun belum termaktub. Maknanya you tak dapat share lah selagi mana you tak berkahwin dengan anak I. Kata macam tu lah kan. Bila you dah kahwin baru you dapat. Jadi selagi mana you tak berkahwin you tak dapat lah. Maknanya benda tu selepas berkahwin baru dia efektif. Itu juga perbezaan prenuptial agreement ni. Kalau kita sentuh sikit pasal prenuptial agreement, itu pentingnya apa-apa you nak tuntut you kena ada black and white. Kalau benda tu kontrak mengatakan walaupun you bertunang atau you putus tunang you tetap boleh masuk dalam syarikat, then it will be a different story lah. Maknanya you putus tunang ke tak putus tunang ke, dia tetap ada hak dalam syarikat tu. Dan boleh explain sikit lebih lanjut tentang prenup ni? Yes, betul. Prenuptial. Okey, prenuptial agreement ni adalah perjanjian kebanyakannya di western lah, negara-negara barat. Okay, prenuptial agreement ni perjanjian yang dibuat sebelum berkahwin. Tetapi dia punya content tu adalah macam mana you nak divide harta, macam mana you nak divide apa benda yang you kena buat, apa benda yang you boleh tuntut sekiranya berlaku perceraian. Itu prenuptial agreement. Tapi kebanyakannya dalam negara kita untuk Muslim dia lebih kepada post nuptial agreement tau. Maknanya you buat prenup tapi benda tu hanya berlaku, hanya you boleh tuntut untuk benda-benda dalam tempoh perkahwinan. Prenuptial agreement ni kalau ikut Muslim dia extension kepada taklid. Kadang-kadang bila orang nikah kan, orang nikah lepas akad nikah tu you baca taklid kan. Prenuptial ni adalah extension kepada taklid. Dia tak sama macam taklid tapi extension. Maknanya sekiranya suami abaikan nafkah ataupun suami janji ni kalau you kahwin dengan I bagi rumah. Okey, dia dah kahwin dah tapi dah bercerai, rumah tak dapat. Jadi you boleh tuntut. Itu adalah sebenarnya untuk protect seseorang wanita lah. Sebab kadang-kadang kalau wanita tu ada kedudukan dalam masyarakat ataupun ada kerja yang lebih bagus daripada suami, kadang-kadang suami tends to abaikan nafkah semua kan. Jadi itu adalah untuk protect perempuan daripada perkara-perkara itu berlaku. Jadi dia boleh buat tuntutan. Jadi kalau ada hartanya banyak, jadi macam mana? Kalau hartanya banyak, dia kena buat black and hibah. nak kahwin pun kena ada black and white. Okey, saya nak tanya last. Wajar tak sebenarnya adakan kontrak sebelum kahwin? Mungkin ini pendapat Cik Syira sendiri sebagai seorang peguam yang dah handle banyak kes, dah tengok banyak apa kejadian-kejadian kan. Jadi wajar tak sebenarnya kontrak before kahwin? Okey, benda ni kalau dulu mungkin tak didedahkan sangat kepada wanita sebab kadang-kadang orang baru dengar apa benda tu prenuptial agreement kan. Tapi kita tengok based on today's punya senario, perempuan banyak bekerja dan berkejaya. Jadi for me tak salah untuk you ada prenuptial agreement kalau sekadar untuk melindungi hak you sebagai seorang isteri. Kalau you takut hak you dan anak-anak teranaya atau terabai, you boleh buat. Tapi you tak boleh tuntut sesuatu sebelum perkahwinan. Contoh you dah bercerai ni tapi you tuntut rumah yang dijanjikan sebelum perkahwinan, tak boleh. Untuk orang Islam, you hanya boleh tuntut benda-benda yang dalam tempoh perkahwinan you. Contoh hutang suami yang suami guna duit you dalam tempoh perkahwinan yang dia tak bayar lagi. You tak boleh tuntut nafkah selepas you bercerai. Contoh you dah bercerai, I nak maintenance even after you dah bercerai, tak boleh. Benda-benda tu dia against Islamic law lah. Untuk Muslim tak boleh lah. Alright. Kata cinta mati, lain kali tak payahlah nak kontrak-kontrak tu. Tapi kenalah Taisha, kena protect diri kita sebagai seorang, macam Cik Syira cakap, sebab kita sebagai wanita yang berkejaya, kita kena protect diri kita. Yes. Tapi ada beza prenuptial agreement dengan contract marriage. Islam tak membenarkan contract marriage lah. Tapi sebab itulah kita kena redha sentiasa, kena berbuka hati. Kalau kata nak bagi tu bagi biar ikhlas, tak nak bagi jangan bagi. Jangan buruk sipu. Jangan tambahkan isu ataupun konflik. Yes, betul tu.
Alright, so kita dah sampai ke penghujung perbincangan dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Syahira kerana sudi datang, sharekan lagi tentang apa macam isu yang orang kata hangat diperkatakan kat semua orang. Mungkin semua orang dah memperoleh ilmu yang banyak tentang tuntutan mereka, insya-Allah. Dan kita akan bincangkan banyak lagi topik, mungkin pasal kahwin kontrak. Kan? Kahwin kontrak, dah cerai talak 3, nak kahwin dengan orang yang lepas kahwin ni. Ataupun scam alam maya, wanita lebih terpedaya. Yes, dan kita akan bersama lagi dengan Cik Syahira minggu depan. Okay, so kita ucapkan terima kasih banyak atas perkongsian hari ini. Dan kita kena berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. My humble home. Humble pun tepi laut ni. Ya, betul. Nampak tak? Kenapa you rasa berat cinta ke treadmill ni? 2 kampik beras. Mana ada? Bagus you beringat punch ni tapi in a very easy. Wow. Berbicara. Let the fashion do the talking. Wow. Memang asli, memang garanti sedap lah. Jamaluddin Pontako belum pasti menang GP Marin. Kak Huang King Hang Hui masih belum serasi. Hatui ke nantikan kami dalam berita latar. Yang kurang pastinya dari kami. Berita. Suka TV kini boleh ditonton di My Freeview saluran 116 dan juga secara online di sukatv.com. Kini anda boleh menonton kami di kaca TV, telefon pintar, tablet dan juga komputer riba. Setiap masa, di mana saja anda berada. Saksikan juga pelbagai rancangan menarik di Suka TV. Jadi jom tonton Suka TV dan membeli belah di Suka Shop. Semuanya di Suka TV. Suka sangat. Alright, masih bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita dah di penghujung rancangan Hawa. Tapi sebelum cepat. Tapi sebelum kita buat penutup, kita nak bagi tahulah kepada anda yang Suka TV baru saja menerima anugerah. Yes, inilah dia kejayaan Suka TV dan kita akan tunjukkan kepada anda penonton kerana anda yang sentiasa menyokong kami dan juga semua orang kata latar-belakang di Suka TV ni. Jadi jom kita saksikan anugerah kejayaan untuk Suka TV ni. Mari. Satu perubahan besar daripada saya untuk orang memahami daripada segi apa kerjaya saya. Sebelum ini orang kenal saya selama 31 tahun sebagai seorang artis yang memang banyak berniaga, tapi kali ini dengan Suka TV dunia perniagaan dia berbeza sedikit di mana saya lebih handle our own TV station dan juga menghargai dan juga membantu industri kita sendiri. Satu penghargaan ini satu benda yang besar untuk Suka TV di mana kita sekarang diberikan iktirafan, di mana orang mula kenal dan siapa, dan penghargaan diberikan kepada perniagaan itu sendiri, bukan sebagai hasil kreatif tapi perniagaan itu sendiri, itu Suka TV. Inspirasi untuk award malam ini sebenarnya dah 5 tahun sebenarnya saya kat Sepanyol, dan I think COVID semua benda jadi, tapi sangat bersyukur ada peluang untuk dapat award ini sebab satu inspirasi bagi semua orang lain agar tak kita cakap don't give up walaupun apa yang timbul ke apa cabaran ke, teruskan perjalanan anda. Yeah. Antara perkara untuk Suka TV kita berikan anugerah ini kerana kita nampak bahawa dari segi growth ataupun perkembangan Suka TV daripada company yang
memula daripada kecil, sekarang makin membesar. Jadi disebabkan itu, kita tengok dari tempoh 2 tahun ini, Suka TV berkembang pesat, dan kita tengok beberapa perkara-perkara yang inovatif yang dilakukan oleh Suka TV lah dalam mengembangkan bisnes Suka TV itu sendiri. Dan sebabkan itu kita ucapkan tahniah kepada Suka TV kerana menjadi pemenang award kali ini. Alhamdulillah, thank you to Malaysia Best Business Award. Suka TV, anugerah pertama saya terima atas sebab stesen TV kita, iaitu Television Broadcasting Entrepreneur Media Choice. So thank you so much. Satu penghargaan pertama untuk Suka TV. Suka TV, suka sangat. Syukur Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Suka TV family. Ini kerja keras kita sama-sama, and tak tahu nak cakap apalah. Syukur Alhamdulillah, suka sangat. Alhamdulillah. Tahniah lagi sekali kami ucapkan untuk Suka TV family. Dan kami dari Suka TV sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton atas doa dan juga semangat dan juga sokongan yang tak putus-putus kepada kami sebenarnya. Dan kami juga telah menjalankan kolaborasi bersama Aici untuk drama Polka.com, Tome, Berita Latar, Tanya Je dan banyak lagi program akan datang. Anda hanya perlu download Aici secara eksklusif dan percuma, dan anda boleh menonton semua program kami. Kan Talisha? Ya, semua program kita. Saya rasa macam terharu sebab sokongan yang diberikan dalam masa yang singkat. Anugerah yang sangat bermakna buat Suka TV. Terima kasih kepada penonton. Beremosi macam biasa. Dan yang seperti biasa, sebabkan kita ada penghargaan, kita dapat penghargaan, kita pun sentiasa akan bagi penghargaan kepada anda kerana kita akan bagi hadiah Suka Menang kepada anda yang akan mengumpul kod nombor berbeza setiap hari di hari Isnin sampailah hari Jumaat. Seperti biasa, kod nombor kita keluarkan di pagi, Suka Pagi, dan juga bersama kita di sini Hawa, dan kod nombor untuk hari ini adalah R3. Dan boleh kumpul dan hantarkan secara harian ataupun mingguan kepada kami di 0392262253 selewat-lewatnya hari Sabtu pukul 12 tengah hari. Dan macam Taisha cakap, nombor bertuah keluar setiap live show Suka Pagi dan Hawa, dan kumpulkan lagi 2 nombor sehingga ke malam. Right, Talisha? Yes. So, itu saja untuk kita pada hari ini. Dan kita nak bagi tahu kepada anda apa topik yang kita bincangkan pada hari ini. Harap anda mengambil sebagai orang kata pengajaran ataupun orang kata inspirasi dan juga orang kata belajar dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini daripada 2 panel kita, iaitu Puan Anita dengan Puan Syira. Kita bincangkan tentang sakit mental pandemik dan juga tuntutan pertunangan. Dan kita ucapkan terima kasih kerana anda semua sudi menonton kami setia daripada awal hingga ke hujung rancangan. Kami mohon maaf atas kekurangan. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kami. Maafkan kami jika ada salah dan silap. Dan itu saja daripada saya, Eliza Hisham dan Talisha. Dan jumpa esok di Hawa bersama Syasha Jamal dan Derina dengan topik yang lebih menarik dalam Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Assalamualaikum.